5, 4, 3, 2, 1. Okey, na'udzubillah sama'ala minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada pelajar-pelajar saya, sebilangan sahaja yang ada di sini dan ramainya berada di rumah. Okey, so semester ni kita teruskan dengan kita punya kursus baru. Okey, di semester baru. DTE 3042 Three Phase Motor and Motor Control Installation. Okey. Dulu semester lepas kita belajar yang satu fasa. Kali ni kita belajar motor tiga fasa. Cara pasang motor, cara kita buat kawalan motor dalam tiga fasa. Dulu satu fasa. Okey. So tengok nota khusus satu. Saya akan menerangkan mengikut nota khusus. Okey. Kenalan dia, dalam menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan motor elektrik adalah penting bagi setiap individu mengetahui dan boleh mentafsirkan terma-terma yang terdapat atau digunakan dalam kerja tersebut. Sebarang peralatan elektrik pun terdapat spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pengeluar, begitu juga dengan motor elektrik. Okay. Pada kebiasaannya, terdapat sekeping plat logam yang diletakkan ataupun dilekatkan pada motor yang mengandungi data ciri elektrik bagi rujukan kepada pekerja yang terlibat dengan kerja-kerja pemasangan motor elektrik. Spesifikasi data elektrik tersebut amat penting dalam kerja-kerja pemasangan bagi menentukan saiz kondiut, saiz wire dan jenis perlindungan yang sesuai untuk diaplikasikan. Okey, para pelatih, anda juga akan berupaya mengtarifkan perkataan-perkataan yang terdapat dalam plat nama motor elektrik. Kita tengok yang pertama, plat motor elektrik. Plat nama motor akan memberi maklumat yang penting mengenai pemilihan dan pemasangan motor. Data-data yang terdapat dalam plat nama motor akan memberi penerangan mengenai ciri-ciri elektrik yang terdapat pada motor. Dari maklumat ini, para juruteknik dapat menentukan saiz kondiut, wire dan jenis perlindungan yang patut dipasang. Data tersebut, data-data reka bentuk dan perlakuan performance yang terdapat pada plat nama sangat penting untuk kesetangan senggaraan. Jika terdapat satu motor yang rosak atau terbakar, dengan melalui maklumat ini, mereka dapat menggantikan motor tersebut dengan cepat. Okay. Untuk faham yang lebih dalam mengenai data-data, cuba lihat gambar rajah yang ada di situ. Okay, kat situ ada manufacturer name, indication motor, okay, made in Malaysia. Okay, maknanya motor ni buatan Malaysia. Contoh. Okay, dekat situ dia ada serial number, lepas tu dia ada type, jenis dia, lepas tu dia ada model. Okay, HP ni horsepower, kuasa kuda untuk motor ni berfungsi. Lepas tu frame, badan dia SB faktor kuasa, SB factor, ampere, volt, insulation, type, RPM, kelajuan putaran, hertz, frekuensi yang digunakan, kilowatt ampere, kuasa yang digunakan, duty. Okey, duty ni sama ada kerja berat atau kerja ringan. Fasa, 3 fasa, 1 fasa, tapi sekarang ni kita menjurus pada 3 fasa, bukan 1 fasa lagi dah. Okey, temperature, suhu maksimum. Okey, name and norm EFF. Jadi nanti kita tengok sekali dBA, noise, kebisingan, thermal protected. Okey, maknanya kat situ ada perlindungan terma, panas. Okey. Okey. Kita tengok satu persatu. Kod pembuat, jenis penutup motor enclosure. Mengikut perawan British, jenis penutup bagi alat-alat elektrik bergantung kepada jenis perlindungan yang diberi kepada
seseorang daripada sentuhan kepada dawai hidup. Okay. Secara asasnya terdapat dua jenis penutup. Penutup pengalih udara, ventilated enclosure, dan kedua tutup sepenuhnya, totally enclosed. Okay. Jenis-jenis penutup pengalih udara, nombor satu dia ada protected, nombor dua dia ada screen protected, SP, dan ketiga dia ada drip off, okay. Dan keempat hose pro, okay. Dan weatherproof. Yang kelima ada weatherproof. Okay. Jenis-jenis penutup tertutup sepenuhnya dia ada TE, plain totally enclosure flow motor. Yang kedua totally enclosure fan motor, TEFC, totally enclosed flame proof, FLP. Okay. Serial number. Nombor siri pengenalan motor berkenaan. Ini adalah menyatakan nombor individu motor tersebut. Okey. Lepas tu ada dekat situ juga plate nama tadi ada model number. Nombor ini adalah pengenalan tambahan pembuat. Kebiasaannya digunakan untuk tempahan. Okey. So kalau kita dapat motor rosak, kita cuba check dia punya serial number, model number, kita just telefon contact kepada pengeluar akan tanya apa model number. Okey. Memang confirm nombor yang sama. Okey, frame. Saiz rangka menerangkan ukuran motor. Okey. Service factor SF, service factor ialah 1.0, bermaksud motor tersebut tidak boleh digunakan melebihi kuasa yang tercatat. Okey. Jika motor tersebut dikendalikan lebih daripada kuasa yang tercatat, ini akan menyebabkan penebatan motor tersebut cepat rosak. Service factor yang biasa digunakan adalah 1.0 hingga 1.5. Amperes bermaksud arus yang mengalir dari talian apabila motor berkendali pada voltan dan frekuensi yang tercatat pada beban penuh. Voltan, okay. Dan seterusnya pada plate voltan ialah nilai yang diukur pada punca motor dan hendaklah sama nilainya pada motor tersebut. Okay. Kelas insulation. Kelas penebatan adalah merujuk kepada bahan penebatan yang digunakan di dalam lilitan starter motor. Terdapat banyak jenis kelas penebatan dan ianya ada seperti berikut. Kelas Y, suhu maksimum ialah sampai sehingga 90 darjah Celsius. Kelas A, suhu maksimum adalah 105 darjah Celsius. Kelas E, suhu maksimum adalah 120 darjah Celsius. Kelas B, suhu maksimum adalah 130 darjah Celsius. Kelas F, suhu maksimum adalah 155 darjah Celsius. Dan kelas H, suhu maksimum adalah 180 darjah Celsius. Dan kelas C, suhu maksimum adalah lebih daripada 180 darjah Celsius. Okay. Secara amnya, motor tidak patut dikendalikan lebih daripada suhu maksimum. Jika kita kendali motor lebih daripada suhu maksimum, ia akan menyebabkan jangka hayat motor tersebut berkurangan. Okay, bila dia terlebih panas, so penebatan dalam dekat coil, dekat lilitan dia tu akan cair dan kat situ akan tersentuhlah dawai pada dawai. Okay, so dia akan blow up. Okay, Hertz. Simbol dia Hertz adalah frekuensi sistem kuasa untuk motor tersebut. Jika sebuah motor tidak dikendalikan pada frekuensi voltan yang tercatat, ia akan menyebabkan daya kilas dan kelajuan motor tersebut berubah. Okay? Kalau misalnya kata dekat tempat negara-negara lain, dia ada guna 60. Okay? Dia ada, kita guna 50 Hz. Okay? Duty cycle, time rating adalah jangka masa keupayaan kendaraan motor itu berkendali dengan selamat. Biasanya terdapat dalam jenis duty iaitu continuous duty, makna bahawa motor tersebut boleh dikendalikan tanpa henti atau tidak ada had masa untuk memberhentikan motor tersebut. Short time duty bermakna bahawa motor tersebut ada had rating masa untuk dikendalikan. Phase, okay, fasa
menentukan fasa yang patut digunakan untuk mengendalikan motor. Okey, kalau dalam bab ini memang fasa adalah 3 fasa. KVA adalah kod di mana menunjukkan pada arus permulaan. Ini adalah digunakan untuk memilih alat-alat penghidup dan perlindungan motor berkenaan. Okey, efisiensi keupayaan motor tersebut di dalam peratusan nilai ini terdapat pada motor piawaian standard. Noise. Setengah motor direka bentuk bunyi untuk bunyi bising yang rendah. Tahap bunyi yang terdapat pada plat tanda diukur dalam unit D kecil DA. Okay. Manufacturing note senarai sifat-sifat motor seperti perlindungan haba, thermal protected, alas tertutup, seal bearing dan lain-lain lagi. Okay. Kemudian kita tengok pula faktor pemilihan motor. Macam mana kita nak pilih motor tu. Okay. Antara faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum suatu jenis motor itu dipilih untuk menjadikan suatu tugas untuk menjalankan suatu tugas ialah seperti berikut. Nombor 1, beban yang digunakan. Okey. Kita tak boleh letak motor kecil untuk menjalankan beban-beban yang berat. Biasanya kekuatan motor dinyatakan dalam unit watt atau kuasa kuda HP. Dari sini dapat ditentukan nilai beban yang mampu ditanggungnya. Nombor 2, daya kilas yang diperlukan oleh beban. Okey, daya kilas semasa motor itu mula-mula berputar sama ada beban penuh atau tanpa beban, setiap motor mempunyai daya kilas yang berlainan. Okey, kadang-kadang tu bila motor terlalu berat, daya kilas dia pun bila untuk starting tu dia berat, dia perlu ada ujaan luar. Okey, itu nanti kita akan belajar. Nombor 3, kaedah suhu sekeliling, suhu ambient, iaitu suhu suatu tempat boleh mempengaruhi usia sebuah motor. Oleh itu, sebuah motor direka bentuk supaya sesuai dengan julat suhu yang tertentu saja. Okey, mungkin kat sini memang awak tak jumpa. Dekat bengkel ni memang awak tak jumpa motor yang suhu ambient dia panas. Okey. Dalam bengkel ni dengan aircon lagi kan, dengan kipas lagi, dengan air fresh daripada luar lagi, suhu ambient kat sini memang rendah. Tapi kalau kita pergi contoh pengalaman saya sendiri, saya pernah training dekat ESO Refinery Port Dickson, okey. Pusat penapisan minyak ESO. Dekat situ memang saya merasa kawasan tu je dah panas. Belum lagi motor tu berkendali, belum lagi apa fluid yang dia bawa dalam pipe. Untuk kalau misalnya kata motor tu daripada pump. Okey, pump dah tentu crude oil yang dipanaskan untuk dimasukkan dalam dulang panas. Lepas tu keliling dia tu memang nak kata pipeline yang banyak kat situ memang panas. So memang kawasan tu memang panas. Okey. So suhu ambient kat situ main peranan yang penting. Kalau misalnya kata suhu ambient dia 36 Celsius ataupun 38, maknanya dia kurang panas. So kalau kat situ tak sesuai untuk pasang. Okey. Okey. Kemudian nombor 4, penjagaan, iaitu sama ada motor itu mudah atau sukar dijaga dan keadaan tempat motor itu akan dipasang, sama ada kedudukan motor itu menyebabkan sukar diperiksa, lembab, berminyak atau sebagainya. Okey. Kalau pengalaman saya dulu pun, kalau misalnya kata di Golin Metal Can di Alamega, okey, satu conveyor tu dia akan lalu satu leka. So leka tu leka tu jenis cair yang akan keras, tapi dikeras melalui pemanasan. So bila dia tin tu lalu, sapu pada welding kat situ, lepas tu lebihan-lebihan leka tu akan jatuh pada motor. Okay, so kat situ kita perlu sesuaikan motor apa yang perlu kita pakai. Okay, jangka masa digunakan, ada motor yang dipilih iaitu sesuai untuk kegunaan sepanjang waktu atau hanya untuk waktu yang sementara atau sekejap-sekejap sahaja. Okey, motor ni juga kita perlu tengok apa kerja dia nak buat. Okay. Kalau misal kata untuk pipeline,
Macam saya cakap tadi, pipeline dia kena bekerja 24 hours a day. Okay, dia akan berpusing je, dia tak diganti. Tapi kalau misalnya kata genset ataupun motor untuk jalankan crude oil dalam tangki paling besar itu, dia gunakan dua. Satu yang jalan dulu, okey, yang satu rehat. Bila yang kedua ni jalan, yang nombor satu ni rehat. Okey, dia ada apa jadual-jadual dia sendiri. Okey. Kat situ kena ada inilah jangka masa yang digunakan. Okey. Contoh voltan bekalan, iaitu sama ada arus terus, arus mengalir, satu fasa atau tiga fasa. Dalam bab ni memang tiga fasa. Jangan nak pening kepala, memang bab ni 301 3042 ni memang hanya untuk motor tiga fasa. Okey, kalau jawab periksa besok pun motor tiga fasa, bukan motor satu fasa. Okey, nombor 7, kelajuan didudukan. Jika motor itu hendak didudukan sebagai motor kawalan kelajuan, faktor ini perlu diambil kira. Okey, kalau misalnya kata kelajuan yang diperlukan tu slow, kita boleh ambil yang 4 kutub atau 6 kutub punya motor, dia akan pergi sekitar lebih kurang dalam 1500 2 kutub, 4 kutub, 6 dari kiraan dia. Okey, nanti kita tengok. Nanti kita belajar macam mana kira dia. 120 F bagi dengan P apa semua, nanti kita belajar. Okey. Harga, walaupun faktor ini tidak begitu mustahak, tapi dari segi penjimatan, belanja adalah lebih berfaedah untuk membeli motor yang dapat memberi keupayaan yang sama tetapi dalam harga yang murah. Okey, harga yang penting. Kalau kita pun, kalau misalnya kita handphone, kita tengok juga apa keperluan kita. Kalau misalnya takat nak saja je, okey, baik kita beli yang murah je daripada kita beli yang Samsung 9 yang baru tu. Saya tak ingat dah. Okey, bazir je. Pasal apa? Kita bukan gunakan sepenuhnya. Kita bukan selalu guna words dalam tu. Kita bukan selalu guna banyak-banyak aplikasi yang dalam tu. Okey. Nombor 9, kedudukan motor. Okey, cara kita nak pasang, menegak, mengufuk, satu aci, dua aci dan sebagainya yang sesuai dengan keperluan. Okey, menegak, mengufuk, satu aci, yang satu je dia punya tempat ni, penyambungan tu, ataupun dua aci. Okey. Kita tengok apa kita perlu. Okey, peraturan IE berkaitan berdasarkan peraturan IE 552-1 sehingga 552-4, okey, serta peraturan 467-7 dan 473. Okey, huraian ringkas setiap peraturan adalah seperti berikut. Okey, memang sekarang ni awak tak rasa penting peraturan IE, tapi dalam KV ni awak belajar diploma besok, insya-Allah awak akan menghadap satu subjek tentang peraturan IE. Awak kena hafal peraturan IE. Okey, daripada sekarang so patutnya diasuh untuk hafal. Okey, janganlah sampai kena subjek tu besok awak terkapal-kapal. Okey, puas nak menghafal. Okey, tengok peraturan 476-7. Setiap motor mestilah mengadakan suis pemecil bagi memutuskan bekalan ke motor, ke pemula motor, ke litar kawalan dan sebagainya. Pemecil ini hendaklah dipasang di tempat yang mudah dicapai. Okey, pemecil kalau kita tengok accelerator ni, kalau misal kata dekat bench yang ada kat bengkel tu, yang tepi yang macam ada gear, tang, off, tarik balik, tang, on. Okey, ataupun dekat tiang-tiang tu ada yang on off, yang kotak warna kelabu, untuk 3 fasa punya. Okey, kat situ kita ada. Okey, kalau kadang-kadang tempat-tempat lain, kalau misalnya kata di kilang-kilang, dia ada tunggul. Satu tunggul,
Lepas tu dia letak dia punya apa isolator tu, kat situ kita main. Onkan line tu, satu line kita on kan, gang, terus nyala lampu semua. Okey, maknanya situ line tu dah standby. Okey, so bekalan pergi ke motor pun dah standby. Cuma kita tekan dia switch. Tekan push button. Okey. Okey. Pemercil ini hendaklah dipasang di tempat yang mudah dicapai. Jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat. Kalau dia rendah sangat kan terpijak. Okey. Selalu lebih kurang dalam 30 inci daripada lantai ataupun lebih. Lebih pun tak sampai 6 kaki. Okey. Kita boleh anggap macam tu. Okey, kita tengok peraturan 473-2. Peranti perlindungan boleh disambungkan ke mana-mana litar di sepanjang pengalir litar akhir motor dengan syarat tiada cabangan litar. Maknanya kalau daripada apa? Daripada peranti perlindungan, okey, daripada kalau sekarang ni kalau kita tengok sebelum ni awak belajar GBL adalah peranti perlindungan, betul. Okey, peranti perlindungan GBL. Daripada GBL tu tak ada simpang mana-mana dah, terus masuk ke motor. Okey, kalau lukisan yang saya ajar lukisan untuk apa litar kawalan, litar utama tu pun daripada GBL tu terus masuk motor. Dia tak ada masuk simpang mana-mana. Okey, dia mesti melalui GBL. Kalau forward reverse, yang reverse tu mesti duduk belakang GBL baru dia keluar. Okey. Oleh itu, peranti ini boleh dipasang di tempat yang mudah dicapai pun sama juga. Okey. 476.6, perlindungan litar pintas hendaklah dipasang di tempat berlakunya penurunan keupayaan membawa arus, iaitu di papan agihan. Peranti perlindungan ini boleh juga dipasang pada bahagian beban dengan syarat jarak di antara peranti perlindungan litar pintas dan titik mula keupayaan membawa arus mula menurun tidak melebihi 3 miliampere. Okey. Okey, kita tengok peraturan 552-1. Kadaran arus kabel yang digunakan untuk membawa arus. Okey. Membawa arus permulaan, arus pemecutan dan arus beban motor hendaklah sekurang-kurangnya sama dengan kadaran arus beban penuh motor tersebut. Okey. 552-2. Saiz kabel bagi menyuap, okay, yang masuk ke motor. Okey. Saiz kabel bagi menyuap pemutar motor aruhan gelang gelincir atau motor aruhan berpenukar tertiban hendaklah sesuai dengan menanggung arus permulaan dan arus beban penuh, kerana arus ini lebih besar daripada arus di dalam pemegun dan stator. Okey, saya dah bagi tahu dah, bila kita starting dia akan graf dia naik tinggi, lepas tu dia akan turun balik, baru dia punya statik. Okey. Motor yang berkadar 552-3, motor yang berkadar lebih daripada 0.37 kW hendaklah mempunyai alat kawalan yang mempunyai perlindungan arus lebih, okay, ataupun GBL, ganti melampau, bagi melindungi motor dan kabel antara alat kawalan itu dengan motor. Peraturan 552-4, setiap motor elektrik memerlukan alat kawalan yang berikut. Nombor 1, alat untuk mengelakkan motor daripada dihidupkan secara automatik selepas kegagalan bekalan. Ketetapan ini bertujuan bagi mengelakkan bahaya. Apabila motor dihidupkan secara mengejut, sebaik sahaja bekalan dipulihkan semula. Gunakan pelindung tanpa voltan. Okay, pelindung tanpa voltan. Ini kena ingat. Memang kena ingat. Setiap motor ni pasang, mesti ada pelindung tanpa voltan. Kecuali di tempat-tempat tertentu yang tidak membahayakan, motor itu boleh dihidupkan secara automatik. Misalnya motor untuk kipas siling. Okey, kipas siling tak ada orang sampai, nombor 1.
Okey, kita memang tak sampai lah kipas ceiling tertinggi. Okey, yang keduanya, bila tak ada elektrik, kita akan lagi keluar daripada rumah pasal panas rumah sekarang. Okey, tapi berbanding dengan kerja kilang, okey, motor-motor yang berada di kilang, bila time dia off tu, bekalan tak ada, bekalan TMB tak ada, time tu technician ataupun maintenance akan kena buat kerja. Paling tidak kita kena bersihkan motor tu, dia punya penutup ujung, habuk-habuk semua tu kita kena bersihkan, dan line kita kena bersihkan, pasal waktu tu memang waktu bekerja, dibayar untuk bekerja. Okay, so bila blackout kita kena bekerja juga. Okay, kalau tak ada keganti pelindung tanpa boltan ni, okay, takut, okay, mula-mula blackout, blackout, lepas tu kita buat kerja celah-celah motor tu, tiba-tiba TMB bagi balik bekalan, hidupkan balik bekalan, awak pun terus 6 feet underground. Okay, okay, so pelindung tanpa boltan ni melindung supaya motor tadi tidak berkendali secara automatik apabila bekalan semula diberikan. Okay, banyak sikit. Okey, yang kedua, jika terdapat lebih daripada satu kawalan yang digunakan untuk menghentikan motor, ketika berlaku keadaan yang bahaya, semua alat yang boleh memberhentikan motor itu hendaklah disetkan semula sebelum motor itu boleh dihidupkan. Okey. Kalau lebih daripada satu kawalan, okey, so kita kena letak emergency stop push button, ataupun kita kena kita kena, paling tidak kita kena lock and tag, kita kena bagi tahu, kita kena gantung tag, letak stiker ke do not on, work under progress, kena kat situ. Okay. Yang ketiga, mengadakan Swiss pemecil. Swiss pemecil itu hendaklah dipasang di tempat yang sesuai, dekat dengan motor. Jika alat itu jauh daripada motor, alat pemecil tambahan atau alat utama yang boleh dikunci dalam keadaan mati perlu dipasang untuk menjamin keselamatan pengasingan di tas masa membaiki motor itu. Okey, itu sama juga tadi. Okey, yang switch gear pula. Dia dalam switch gear juga, tapi dia pengasing. Okey, pengasing tu pastikan boleh di lock, boleh dimangga. So dekat situ kita lock, kita off, kita manggakan pemecil tu. Lepas tu kita tulis apa yang kerja-kerja tengah buat. Okey. Okey, yang keempat, Peraturan Elektrik 1994, Peraturan 17 dan Kurangan 2, sesuatu motor hendaklah dikawal oleh satu atau lebih peranti mula yang berkesan untuk menghidupkan atau memberhentikannya. Okey. So, dekat sini habis dah nota khusus 1 bagi ETE 3042 3 phase motor and motor control installation. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, okey, jaga solat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.